Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Sembang Konti bersama UniKL Mimet, di mana rancangan yang akan menyalurkan kepada anda informasi-informasi yang menarik dan berguna mengenai bidang maritim industri dan juga mengenai universiti, antara salah satu sebuah universiti maritim terkemuka di Malaysia, ya, betul, iaitu UniKL Mimet dalam versi yang santai tetapi sampai. Bersama saya pada hari ini Hafifi Hassan sebagai hos anda untuk kali ini, di mana saya mengalu-ngalukan dan terima kasih kepada semua penonton yang bersama kami pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan, kepada yang baru masuk, keep sharing, share, like dan follow kami di FB, Twitter. Teruskan share video ni supaya ramai lagi akan bersama-sama kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita bawakan satu topik yang menarik, ya, di mana kita akan bawakan, sebelum ni kita bincangkan mengenai topik-topik dalam bidang industri maritim. Okey, bidang yang merupakan salah satu tulang belakang globalisasi dunia. Namun pada hari ini kita bawakan satu yang berbeza. Satu yang berbeza. Kalau sebelum kita tengok segmen-segmen sebelum ni kan, kita bincang mengenai kos dekat Mimet, akademik, mau pada akademik. Okey, tapi hari ini kita bawakan sesuatu yang berbeza dan pasti menarik minat-minat anda, terutamanya orang muda. Betul. Okey, di mana pada hari tajuk yang kita nak bincangkan pada ni, tajuk kita hari ini ialah Playing Tourist in UniKL Mimet. Sekitar UniKL Mimet, ya. Tapi yang paling buatkan hari ini terasa istimewa tajuknya kerana bersama saya, sebelah saya ni, seorang jejaka tampan, kacak, ikon. Okey, ini ikon UniKL Mimet. Tulang belakang mahasiswa UniKL Mimet. Okey, yang saya merupakan kenal lah secara peribadi tuan speaker kita pada hari. Namun kalau orang kata lagi molek lah, kalau saya silakan tuan empunya badan sendiri untuk memperkenalkan dirinya. Jadi apa khabar saudara Mio Agmal? Baik. Sama. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey. Terima kasih juga pada pihak produksi UniKL Mimet sebab dah menjemput saya untuk jadi speaker pada hari ini, ya. Baik, sebelum tu eloklah orang kata apa, tak kenal maka tak cinta. Betul. Maka tak saya perkenalkan diri saya. Ya. Boleh, ya? Boleh, silakan. Okay, saya Mio Akmal bin Mio Azmi, merupakan seorang pelajar Bachelor in Marine Electrical Electronic Marine, tahun akhir semester 5. Okey, terima kasih kepada saudara Mio. Ini merupakan sahabat saya lah, dan orang-orang sangat hebat lah. Jadi memang sangat sesuai lah untuk kita bincangkan tajuk kita pada hari ini. Jadi tajuk kita pada hari ini sangat mudah, iaitu Playing Tourist di sekitar UniKL Mimet. Jadi apa sebenarnya term Playing Tourist ni? Kan kalau kita tengok dekat IG yang saya Playing Tourist padahal kat depan rumah, apa yang Playing Tourist ni kan? Okey, sebenarnya Playing Tourist ni untuk pengetahuan anda semua penonton, okey, dan warga penonton semua, Playing Tourist banyak yang merupakan term yang digugakan oleh warga net sendiri untuk menunjukkan seolah-olah mereka sedang melancong. Betul. Padahal dia tempat sendiri je. Maksud ibarat kalau bahasa Melayu, berlakon sendiri. Mainkan watak tu sebagai pelancong. Mainkan sebagai pelancong di tempat sendiri. Okey, dan sebenarnya Playing Tourist ni kalau di Malaysia ni rasanya baru lagi lah term ni guna pakai. Tetapi kalau di luar negara memang dah pelbagai dah. Ramai dah yang gunakan. Jadi pada hari kita nak fokuskan Playing Tourist ni kepada skop yang lagi kecil, iaitu di sekitar UniKL Mimet. Jadi tanpa membuang masa, kita straight to the point kepada soalan pertama untuk Saudara Mio. Dah ready? Ready. Soalan pertama saya pula, iaitu pada pendapat peribadi atau pada pendapat Tuan Mio Akmal ni, apakah yang dimaksudkan dengan Playing Tourist ni sebenarnya? Playing Tourist ni, okey. Bagi saya, Playing Tourist ni sebenarnya adalah satu term. Satu term yang di mana digunakan, macam Saudara Fifi cakap tadi, digunakan warga net selalulah. Biasa kalau kita buka Insta ataupun di Facebook sendiri, ada caption di situ Playing Tourist. Hashtag Playing Tourist. Hashtag Playing Tourist. Tapi dia dekat mana? Dekat sekitar dia punya kawasan dia lah. Misal kata kalau saya ambil saya di Manjung, maksudnya saya membuat Playing Tourist tu di sekitar Manjung. Saya yang melakukan watak saya sebagai seorang pelancong. Lalu berpusing-pusing lah di sekitar Manjung ni. Padahal tu memang tempat kita. Padahal tu memang tempat kita. Dah lama dari situ. Dah lama dari situ. Okey. Secara tak langsung kita dah mempromosikan tempat kita sendiri sebenarnya. Maksudnya dia menjadi salah satu marketing lah untuk tempat kita masuk. Mungkin orang anggap tempat kita tempat yang menarik, tapi bagi kita tempat ni biasa. Tapi sebabkan kita Playing Tourist, so orang akan, tempat ni aku kena pergi ni. Betul. Kan? Walaupun even mall ke apa kan. Padahal kita berlaku sebagai Playing Tourist, so orang kata, kena pergi tempat ni. Ya, betul. Okey. Selain pada tu, ada pendapat apa maksud dengan Playing Tourist tu? Selain pada tu, kata apa, Playing Tourist ni juga bukanlah kita nak show sendiri sebenarnya. Sebenarnya kita, bila kita lakukan benda tu, sebenarnya saya tak langsung kita pun kita dah tambah knowledge kita. Pada satu tempat tu. Misal katakanlah saya sebelum ni tak pernah pergi lagi kawasan Kampungan Melayu Taiwan. Ya, memang ada kat situ. Tapi lepas saya pergi kat situ, daripada situ saya dapat knowledge.
macam mana nak apa, nak jemur ikan masin. Oh, nak jemur ikan masin. Tengok orang kampung duk mengait jala. Okey, bermaksud panjang walaupun kita playing tourist, kita pun belajar benda baru lah. Belajar benda yang baru. Betul. Okey, jadi ini membawakan kepada kita soalan yang nombor 2 ya. Ya, betul. Saya Leo dah terlajak dah. Dah. Mungkin saya boleh ambil tempat saya. Saya jadi speaker. Okey, so soalan nombor 2 saya. Soalan nombor saya berkait dengan yang pertama juga, iaitu contoh playing tourist secara umum lah. Tadi dah bagi dah. Okey, saya tambah lagi. Saya tambah lagi lah. Okey, tambah lagi untuk terangkan kepada tuan penonton kita yang sekarang lebih kurang 150 orang tengah live bersama kita. Ramai. Keep sharing. Kita nak ramai lagi ya. Jangan lupa share, like. Share dan like. Share dan like. Share dan like untuk kita tahu apa yang kita bincang hari ini. Okay. Mungkin terus. So, berbalik pada soalan yang kedua tadi lah. Contoh play tourist secara umum. Macam yang saya cakap tadi, kita pergi ke satu tempat, kita jalan. Kita jalan? Kalau eloknya kita berjalan lah. Kalau saya lebih suka gunakan kata term backpackers lah. Backpackers. Okey, faham. Maksud kalau kita backpackers ni, term playing tourist tu lagi nampak jelas lah. Lagi nampak lah kita pelancong. Kalau kita tengok pelancong di luar negara, mereka datang sini, banyaknya backpackers. Betul kalau tengok kat tepi jalan ada yang naik basikal. Kalau kita nak pergi dekat kedai sebelah pun naik motor. Tapi kalau kita gunakan konsep student, mana-mana pun boleh. Betul. Ada yang boleh basikal, ada yang boleh menaiki motosikal, maupun naik kenderaan sendiri ataupun kereta. Boleh. Yang penting kita merasai itu sendiri. Nikmat playing tourist tu. Nikmat backpacking dan playing tourist tu. Betul tu. Okey, maksudnya itu secara umum lah playing tourist ni, iaitu kita berada di tempat kita sendiri, tempat kita yang memang kita dah menetap dalam 7 ke 6 tahun kan. 7 ke 6 tahun dah lama di situ, tapi kadang-kadang kita terfikir yang aku tak pernah pun meneroka tempat aku sendiri. Okey, sedangkan orang lain mungkin anggap benda ni tempat ni special, tapi sebab kita dah lama kat situ, so kita tak pernah teroka. Tapi dengan kita playing tourist, kita mampu ajak orang-orang lain yang tak tahu pada tempat kita datang untuk tahu apa yang menarik pada tempat kita. So dia akan jadi salah satu media marketing lah. Marketing secara tak langsung marketing lah. Yes, betul. Mempromosi negeri sendiri. Yes, mempromosikan diri sendiri. Bukan senang lah mempromosikan diri sendiri tu lah. Sebab setengah orang dia rasa macam tak berkembang, asyik nak duduk kat bilik. Lebih-lebih musim COVID, pandemik ni kan, stay at home. Memanglah stay at home kan. Stay at home pun takkan ada rumah je kan. Nanti depress pula kan. Jadi stay at home ni kena faham term dia. Tak mestinya COVID-19 ni menghalang kita untuk meneroka benda-benda baru. Betul. Okey, kita boleh pergi ke lawak jiran pun playing tourist. Betul? Boleh ke? Macam tu? Boleh tu. Barat jauh lah kan. Jauh juga. Jauh lah kan. Yang penting dia keluar daripada rumah. Yes, keluar daripada rumah. Untuk kita merasai pengalaman baru dan bergaul dengan masyarakat. Betul. Okey. Jadi untuk soalan nombor 3 untuk saudara Mio, ini soalan ni mungkin lebih penting lah. Sebab kita kadang ni kita berbincang mengenai dalam skop mahasiswa sendiri. Okey, soalan nombor 3 saya lah, mengapa ataupun mahasiswa perlu playing tourist ataupun mengembara ketika belajar? Apa pentingnya kita pergi mengembara ketika belajar? Sebab ada yang kata setengah orang pergi belajar, kau just belajar je dapat dekan. Pastikan dapat dean list. Kalau tak dapat dean list, jangan balik rumah. Aku tak mengaku kau anak aku. Contoh saya bagi. Jauh sangat tu. Jauh sangat. Sebab ada yang kata pergi ni just belajar aje. So akan adalah student-student yang stres kan, tak belajar dengan keseronokan sebab dia terpaksa dengan assignment yang banyak, stressful dan sebagainya. Tapi kalau tengok lihat pelajar-pelajar di luar negara, mereka sangat kalau ada waktu senggang kita akan terus bercuti. Betul. Ada senggang sikit terus bercuti. Jadi pada pendapat saudara sendiri, kenapa sebenarnya kita sebagai mahasiswa, anda dan saya juga mahasiswa dan mungkin menonton sekarang mahasiswa, kenapa sebenarnya kita perlu playing tourist semasa belajar? Silakan. Okey. So playing tourist semasa belajar ni bukanlah orang kata apa, tak memerlukan pun bajet-bajet yang besar apa semua. Tapi kita ambil balik dia punya ni lah. Kita sebagai pelajar, of course kita dihujani dengan kelas online. Betul. Kelas kalau tak sebelum ni tak ada online, kelas lah. Betul. Kelas daripada jam 8 sampai 6, assignment, betul, quiz. Assignment banyak. Yes, banyak. Quiz. So pada masa kata apa dalam satu semester tu padat dengan pembelajaran. So dengan cara nak menghilangkan stres tu boleh aplikasikan dengan konsep ni playing tourist. Okey. Maksudnya macam Saudara Hafiz cakap tadi, pelajar di luar negara, ya betul. Saya menyokong itu sebab saya pun ada kawan-kawan juga yang study di luar negara. Setiap kali habis hujung semester saja,
diorang akan pergi travel lah. Kalau mana yang di Europe, dia akan pusing sekitar Europe lah. Maksudnya diorang nak spend time. Sebab akan masuk semester depan, belajar lagi. So, Betul. dalam masa antara tengah-tengah tu, habiskan masa untuk dengan ni lah, enjoy. Gunakan masa tu untuk enjoy lah. Janganlah kita sekadar duduk dekat universiti ni sekadar nak belajar. Pergi kelas, balik kelas, pergi kafe beli makan, pergi bilik tidur. Sebab memang sekarang ni untuk pengetahuan saudara Mio sendiri, mahasiswa kita ni ada satu virus yang sedang melanda. Okey, bukan COVID-19 saja yang melanda Malaysia. Ada satu virus yang dari dulu lagi. Virus ni lagi dahsyat daripada COVID-19. Dia memang takkan ada ubat. Ubat dia ialah dengan jadi playing tourist. Apa tu? Okey. Macam menarik Dia boleh begitu? virus ni dipanggil 4K. Virus 4K yang melanda mahasiswa, bukan tak kisah IPTA ke IPTS ke mana-mana, dia sedang melanda mahasiswa kita. Teruk sangat dah. 4K ni apa? 4K ni ialah dia start dengan kelas, lepas tu kafe, katil, komputer. Bermaksud kat sini sepanjang dia belajar dekat universiti, di sepanjang dia belajar degree atau diploma, dia buat 4 benda tu je. Kita bagi tidur, mandi-mandi kan, mandi-mandi gosok gigi semua, pakai baju, ambil beg pergi kelas. Habis kelas dia buat apa? Directly singgah kafe, beli makan, dah habis kelas. Singgah dulu lah, makan dulu. Makan semua, makan. Balik bilik. Buat apa? Tak tidur, dia akan main komputer. Esok ulang balik benda yang sama. Itu saja yang dilakukan oleh mahasiswa kita sekarang. Maksud dia orang tak berkembang. Tak berkembang lah yang tu. Okay. Jadi apabila bahaya, sangat-sangat bahaya. Sebab sangat bahaya. Kita akan lihat nanti satu generasi yang graduan yang tidak berkualiti lah. Sebab apa? Ya, graduan yang hanya tahu menjadi robot. Sedangkan universiti ni bukanlah kilang. Betul. Dan mahasiswa bukanlah robot. Jadi dengan ada sen sebagai playing tourist, adalah buktikan mahasiswa ni akan jadi manusia. Ya, sebab betul, manusia ni memang sen, dia punya peribadi ataupun dia punya natural dia ialah mengembara. Betul tak? Betul. Kalau saudara Mio sikit, saya yakin saudara Mio tak nak duduk diam. Betul tu. Kan? Saya kalau boleh setiap hujung minggu tu kita nak berjalan lah. Tapi sebabkan pandemik ni, kita terpaksa low down dulu lah. Low down dulu. Mana yang tempat kita boleh pergi, kita pergi. Okey, faham. Okey, kalau pada pengalaman tuan saudara Mio sendiri, sepanjang saudara Mio menjadi playing tourist lah kan, apakah kebaikan yang saudara Mio dapat sepanjang saudara Mio melancur ataupun pergi beraktivitism di bersama dengan program atau sebagainya? Apa pengalaman ataupun kebaikan yang dapat ataupun mungkin cabaran, pengalaman manis, pahit ditinggalkan kekasih? Jangan sebut kat sini, bahaya kat sini. YTJT. Kita je. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman saudara Mio sendiri dalam menjadi seorang playing tourist. Apa kebaikan dapat, mungkin kebaikan, mungkin advantage, cabaran ke yang saudara Mio sendiri alami? Okey lah, of course bila kita dah buat playing tourist ni, satu macam yang saya cakap tadi, kita improve kita punya knowledge. Maksudnya kita dapat belajar something new. Macam kata kalau kita pergi ke pantai, buat playing tourist, tiba-tiba secara tak langsung ada satu kejadian jadi. Kemudian di situ kita dapat tengok orang cuba nak selesaikan masalah tu, kita tengok. Lepas tu kita pun ambil knowledge daripada situ. Maksud kita boleh mendapat contoh dia. Ilmu tu secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Okey. Satu lagi yang kita dapat adalah satu yang kata apa? Misalnya yang kita student ni dah dapat, iaitu hilangkan stres. Hilangkan stres. Dan itu yang paling penting lah. Itu paling penting. Hilangkan stres ya. Betul. Sebab tujuan utama saya kalau saya buat playing tourist ni, satu memang kita nak hilangkan stres lah. Dibebani dengan masalah yang berada semasa di universiti. Jadi tak tahu kita nak orang kata apa, nak luahkan. Bukanlah kita tak ada kaunselor di KL, bukan tak ada, tapi ada setengah orang dia ada cara dia untuk menghilangkan dia punya stres. Okay, kalau bagi saya playing tourist lah. Betul. Playing tourist tu tak semestinya saya pergi melawat ke tempat-tempat orang kata apa, tempat-tempat yang jauh lah, jauh di luar negara, tak. KL Saya pun jelah student. Saya pun sebagai student, saya tahu bajet saya pun limit, orang kata apa, limit jadi pusing, saya berada di sekitar limit je lah. So di situlah saya dapat bukanlah sekadar menambah knowledge, tapi social skill saya meningkat di situ. Sebab kat situ jugalah kita akan ada interaksi bersama dengan orang awam. Kat situlah, sambil tu kita boleh berpromosi tempat kita juga. Betul. Biasa soalan dia katanya, ni adik datang dari mana? Betul.
Datang bila Unicare MIMAC? Buat apa kat Unicare? Dia bukan Unicare MIMAC. Betul? Kita jawab dulu Unicare. Unicare. Unicare MIMAC. Unicare MIMAC tu betul. Tapi kita jawab Unicare. Oh, kampus di Kuala Lumpur. Jauh datang. Tak makcik. Betul? Unicare MIMAC ada je dekat Manjung ni. Kita boleh masuk marketing sikit. Okey, untuk tuan anda semua, Unicare ada satu kampus ya. Unicare ada 12 kampus. 12 kampus di Malaysia. Di Malaysia dan salah satunya di Salah satunya Unicare MIMAC lah. Bukan di Kuala Lumpur je makcik ya. Ya kalau makcik-makcik yang tengok sana, yang tengah tengok sekarang ni, ingat. Bukan kampus di Kuala Lumpur, tapi kita ada sendiri juga. Kampus di Perak. Ataupun orang panggil kampus cawangan Marin. Kereta cawangan Marin. Unicare MIMAC Lumut. Betul? Betul. Jadi boleh sambung kebaikan pengalaman ke tadi. Okey, selain itu kalau nak saya kongsikan pengalaman lah. Antara pengalaman yang saya dapat sepanjang saya melakukan sendiri plan turis ni, sebenarnya saya solo. Antaranya hampir diragut. Hampir diragut. Oh, itu pengalaman yang sangat berharga tu. Orang kata buat pickpocket. Hampirlah dia nak ambil dompet saya. Waktu tu saya di Teluk Batik. Di Teluk Batik sendiri? Di Teluk Batik sendiri. Oh, okey. Maksud itu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Itu memang tak lupakan lah. Mujur dia tak dapat. Mujur tak dapat kan. Kalau dapat tu. Dia pelik-pelik kan orang dia seluar kita. Betul kan? Mula ni apa ni? Kenapa? Apa ni? Tapi tak lah. Kita sempat ni lah. Tepuk kan. Ingat kan ada apa kan? Sebab waktu tu tengah bersesak dengan orang. Waktu nak masuk tandas. Waktu tu ramai lah kira. Ramai. Okey. Bahaya tu. Okey, Salim bila tu ada lagi? Selain pada tu hujan memang jadi penghalang lah. Okey, maksud kalau kita ni kalau jadi penjara ni orang kata apa, cuaca tu main peranan lah. Hujan, tiba banjir. Cuaca tiba banjir. Banjir tu saya rasa belum lagi lah. Belum lagi. Tak rasa hujan lebat tu je. Hujan lebat tu je. Okey, faham. Okey. Kalau Salim betul ada lagi? Saya benda tu itu sajalah. Okay. Banyak yang negosikan, tapi sebabkan kesetukan masa lah. Mungkin ada soalan-soalan lain. Kita nak santai. Nak santai kan. Okey, baik. Dan sebenarnya pada pendapat saya sendiri lah, pengalaman saya sendiri, apabila kita flying tourist masa kita belajar ni, antara pengalaman yang tadi kita dapat itulah, macam saudara Mio cakap tadi, dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Pengalaman mungkin manis ataupun pahit. Dan paling penting bagi saya ialah apabila kita flying tourist ni, saudara Mio, bila kita flying tourist ni sebagai mahasiswa, kita dapat bergaul dengan masyarakat. Betul. Sebab kalau kita nak tahu fungsi universiti itu sendiri dibina ialah untuk melahirkan mahasiswa yang akhirnya akan menyumbang kepada komuniti ataupun kepada masyarakat. Jadi apabila kita flying tourist ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat bergaul dengan masyarakat. Bila tuan makcik-makcik macam tanya dari mana, Universiti Kuala Lumpur kan, MIMAC, tengok perwatakan kita baik, so takkan dia orang akan ingat universiti ni bagus. Okey, dia orang ni tak adalah mahasiswa yang orang cakap sombong kan. Betul. Sombong, bongkok, riak, tak kabur. Ada yang macam tu kan. Tapi bila kita pergi, kita peramah dengan warga tempat-tempat yang kita pergi tu, tempat yang kita melancong sebagai flying tourist tu, orang akan baguslah graduan ni. Betul. Baguslah pelajar Unicare MIMAC ni. So dia akan jadi satu pandangan atau perspektif yang baik lah kepada mahasiswa. Sebab mahasiswa tuan-tuan, kita selalu dengar mahasiswa ni orang pemimpin masa depan negara, tapi bukan. Bagi saya mahasiswa ialah pemimpin sekarang masa kita nak jadi pemimpin. That's why perlunya sekarang untuk kita spend masa kita dengan masyarakat lah. So itulah, apabila kita flying tourist, kita akan banyak spend masa kita dengan masyarakat. Pelbagai umur, pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai bangsa. Mungkin kita akan jumpa kaum India, mungkin jumpa kaum Cina, mungkin kita jumpa kanak-kanak, mungkin budak-budak, mungkin sekolah menengah. Jadi kita akan bergaul, kita akan ada soft skill juga. Itu soft skill untuk menarik minat. Okey, soft skill untuk bergaul dengan diorang. Tak kita nak bergaul cara yang sama macam kita gaul orang tua dengan budak-budak, mesti lain kan. Lain. So dari situ kita akan belajar soft skill yang kita boleh gunakan waktu kita belajar dan masuk industri nanti. Betul. Okey, jadi kita akan bergerak kepada satu topik yang paling penting ya. Ini topik yang masuk kena dengan tajuk kita dulu ya. Yang kena ni. Tadi kita borak-borak santai dulu. Kita ini dia punya penamat dia. Dia punya climax lah. Kita punya perbincangan pada malam ni. Pada malam ni pula, pada tengah hari. Maafkan saya ya tuan-tuan. Okey, soalan nombor 4 saya kepada saudara Mio ialah, berdasarkan pengalaman sebagai pelajar, apakah atau di manakah tempat menarik yang sesuai untuk flying tourist di sekitar Unicare MIMAC?
Okey, sebagai tadi saudara kata dah 7 tahun dah berada di Mimet kan. Masuk tahun ke-7 Dah ya. masuk tahun ke-7. 7 dah berada di Unikat Mimet. Kalau orang kata kalau kapan ni ibarat teritip lah dekat hal tu. Dekat teritip dekat hal tu memang dah tak boleh kikis lah. Mungkin kerja kat Unikat Mimet lah ni kan. So mungkin saudara Mio boleh terangkan lah. Orang kata apa? Apakah sebenarnya tempat-tempat yang menarik? Di mana tempat menarik untuk pelajar Unikat Mimet ni pergi jadi playing tourist? Mainkan watak sebagai pelancong. Kalau Silakan. di sekitar Unikat Mimet ni, saya boleh kategorikan lah. Satu, makanan. Okey, makanan. Satu, tempat rekreasi, adventure. Okey. Satu lagi, peranginan. Peranginan. Okey, betul. Maksudnya kalau kita tengok pelancong-pelancong, bila kita pergi melancong memang kita akan cari 3 tempat ni kan. Ya, betul. Makan, tempat yang best peranginan kan, dan tempat yang untuk kita santai-santai. Santai dengan aktiviti lasak. Yes. Bukti kita tengok kalau orang pergi melancong, gambar dia prinsip penuh dengan makanan. Tempat makanan dengan tempat menarik. Betul. Yes. Itu betul. So kat mana tu? Kalau bagi saya, tempat rekreasi lah. Saya kata tempat yang adventure. Kalau di sekitar Manjung ni, tuan-tuan yang di rumah maupun student, sebenarnya di Manjung kita terdapat bukit. Oh, bukit. Bukit untuk didaki. Ya, bukit. Ya, bukit. Mak kata saya. Bukit untuk didaki. Bukit didaki. Okey. So di Manjung kita dapat 3. Terdapat 3 bukit. Yang pertama adalah, ini orang kata apa, memang terkenal lah di Manjung. Oh, famous ah. Memang famous. Bukit Engku Busu. Bukit Engku Busu. Engku Busu. Pernah dengar? Yang kedua, Bukit 300. Bukit di 300. Teluk Batik. Okey. Dan yang ketiga juga di Teluk Batik juga. Yang ni orang kata apa, dia kurang sikit lah. Mungkin sebabkan orang tak explore lagi. Okey. Iaitu di Bukit Balik Eco Park. Balik Eco Park. Ya, dia di Teluk Batik juga. Ya. Pernah dengar dengar? tapi kita tak pernah sampai lah. Bukan balik yang ni Bukan kilang lah. Bukan Kilang Bijih Timah. Bukan kilang lah. Walaupun orang kata apa, Unikat Mimet Manjung ni sini berada daripada di dalam bandar teknologi maritim lah. Tapi sebenarnya kita juga adalah bandar pelancongan maritim. So jangan kata Unikat Valley pula. Bali tu Bukit Bali tu Kilang Bali dia memang ada bukit berdekatan untuk kita troka. So antara 3 bukit ni yang kata apa, yang menjadi tumpuan Bukit Engku Busu dengan Bukit 300 lah. Top lah. Yang Ini paling top top lah. Yang top 2. So dari segi track dia, saya boleh katakan yang paling mencabar Bukit Engku Busu lah. Bukit Engku Busu. Of course. Yang pertama, Dia berdekatan dengan mana? Dekat mana? Bukit Engku Busu ni dia terletak di Lumut. Di Lumut. Jalan nak ke base Navy. Oh, maksudnya Bukit Engku Busu ni dia terletak di jalan untuk masuk ke Navy Base. Ya, Navy Base. Oh, pangkalan TADM kita. Okey. So di situlah terdapatnya Bukit Engku Busu. Apa yang menarik sebenarnya kat Engku Busu ni? So apa takkan yang menarik sekadar daki je. Saya kata tadi apa? Adventure. Okey. Adventure dia punya track dia memang cukup mencabar. Wow. Penuh dengan akar-akar besar. Checkpoint yang orang kata apa? Yang agak sukar lah, dengan kawasan yang curam, licin. Kalau masa kita naik tu tiba-tiba hujan, memang kata apa? Sukar lah. Tapi sebabkan keinginan nak sampai ke puncak tu, sebab point kita bila kita naik bukit ni, kita nak dapatkan view. Oh, dapat view. Nak tengok view. Saya boleh katakan view di Engku Busu memang cantik. Sebab kita dapat nampak pemandangan daripada base Navy sampailah di sekitar Bandar Lumut. Bukan Lumut tu. Bukan senang lah. Itu kalau paling pergi cantik. dapat daki, penat-penat daki, dapat tengok view memang priceless lah. Berharga lah. Pengalaman yang sangat-sangat berharga. Jadi kebiasaannya student Mimet ni, diorang akan daki 2 waktu ni je. Satu waktu subuh. Waktu subuh, okey. Waktu subuh, sebab nak tengok sunrise. Oh. Saya pernah pergi waktu sunrise ni bersama dengan klub di Unikat Mimet. Kita ada satu klub recreational outdoor. Yes. Ataupun kami panggil di sini Recom lah. Yes, Recom. Kelab yang fokuskan kepada aktiviti-aktiviti lasak. Ya, betul tu. So klub ni kalau setiap tahun dia akan mengadakan ni lah event yang kata apa, yang menjadi tradisi, iaitu dengan mendaki Bukit Engku Busu pada waktu sunrise. Oh, sunrise. Okey, itu yang pertama, itu Engku Busu. Kalau bukit yang kedua pula? Bukit kedua adalah Bukit 300. Iaitu dia terletak di Teluk Batik lah. Okey. Bukit 300 ni dia orang kata apa, dia lebih santai. Kenapa saya kata lebih santai? Sebab track dia. Oh, track dia santai? Track dia santai. Oh. Tak ada akar-akar apa. Terus macam kata jalan straight je. Cuma perlu mendaki sikit. Dia
mungkin Masuk condong dalam laluan 30 itu, degree lah. Lantai, lantai pula. Landai Landai. ni. Ya, betul tu. Betul. Landai. Landai. Maksudnya tak kisah umur berapa, Tak kisah umur berapa. boleh daki. Boleh Sesuai. daki. Sesuai. Oh, Even anda abang-abang di sana nak ajak parents, mungkin nak mendaki bersama, boleh. Tak ada masalah. Mungkin bukit ni sesuai didaki oleh orang yang baru nak start mendaki. Ya, betul tu. First time baru nak First start time- mendaki. first time baru nak tak daki. boleh tu nak naik Gunung Balu kan. Soalan macam tu. Dia kena start daripada small step. Ya, betul tu. Itu dakilah. Tadi Bukit 300. Bukit 300. Okay. Dia dah masuk bukit. Okey. So seterusnya kita ada apa pula? Selain pada bukit. Selain pada bukit, kita ada juga pusat-pusat pusat-pusat Eh, pula. pusat. jangan Sebut di sini, live jangan. ni. Minta maaf. Yang di rumah, minta maaf. Kita juga dapat kita ada tempat peranginan lah. Tempat peranginan maksudnya Betul. pantai. Pantai. Kalau dekat sekitar ni apa pantai yang best ni? Boleh list ke top 3 ke? Saya boleh dikategorikan sebagai top 2 lah. Top 2 saja? Top 2 saja. Top 2 okey. Top 3 lah. Top 3. Top 3 lah. Top 3 okey. Top 3 Okey. apa tu? So, yang pertama adalah ni biasalah. Kalau kita bukan warga Manjung pun, di luar pun dia akan tahu. Pantai Teluk Senangin. Teluk Senangin ya. Teluk Senangin ni tak perlu tak jauh mana pun. Hanya 5 km saja daripada ini ke Mimet. Wah, bukan senang jadi mahasiswa universiti yang berada di tepi laut ya. Boleh pergi bila-bila masa. Ya, betul. Habis kelas pergi terus. Habis kelas tu je. Tak ada masalah. Tapi 5 km tu sampai dia punya maintenance lah. Nak ke dalamnya tambah lagi 3 km. Tapi masih berada dalam tempat pantai Ya, lah kan. masih. Betul tu. Okey, So, baik. apa yang specialnya di Teluk Senangin ni, satu yang saya boleh katakan, dia tak ramai orang. Tak ramai okey. Bila orang kata apa, even waktu peak pun, waktu peak, macam misal kata Sabtu dan Ahad lah, biasanya orang akan datang melancong. Oh, jadi dia tak ramai. Tapi di Teluk Senangin dia beza, dia tak ramai. So nak berkelah, orang kata apa lagi, nak santai bersama kawan-kawan ataupun family, bolehlah di Teluk Senangin. Okey. Satu memang pantai dia yang memang indah lah, memang cantik. Kalau itu untuk Teluk Senangin. Kalau untuk Teluk Batik pula macam mana? Oh, saya dah tersebut lah kantin dah lah. terkantai di situ. Kenal tempat famous kan? Tempat famous kan? Tempat famous. Kalau So Teluk Batik macam saya kategorikan top 2 adalah di Teluk Batik lah. okey. Teluk Batik berevolusi. Daripada saya kecil sampailah saya ke umur dah besar dan So, dah semakin cantik lah. Kalau pergi Ya. Teluk Batik memang, kalau tengok ibarat di Port Dickson lah kan. Kalau pergi kan? Ya, Ibarat betul tu. pantai di Port Dickson. Walaupun lokasinya adalah di Lumut. Di Lumut saja. Dan sangat dekat. Berapa kilometer kalau nak pergi dari ni? Kalau daripada sini saya nak kira kilometer tu tak tak pastilah. Cuma saya boleh katakan lebih kurang ada 20 minit saja daripada ini ke Mimet nak ke Teluk Batik. Dan saya rasa apa kelebihan Teluk Batik berbanding Teluk Senangin? Ya, okey. Kelebihan Teluk Batik berbanding Teluk Senangin. Satu, of course, gerai makanan lah. Oh, okey, bermaksudnya kat sini. Kenapa saya letak Teluk Batik di nombor 2, Teluk Senangin di tempat ketiga? Makanan. Sebab di Teluk Senangin gerai-gerainya tak banyak. Tapi di Teluk Batik banyak gerai makanan. Maksudnya fasiliti lah. Fasiliti dia lah. Fasiliti Teluk Batik lagi baik lah berbanding dengan Teluk Ya, Senangin. betul tu. Tetapi Teluk Senangin memberikan suasana yang lebih tenang. Lebih tenang, betul. Berbanding di Teluk Batik. Okey. Dan di Teluk Batik juga terdapat orang kata apa, dia orang dah improve satu orang kata the next level lah. Tempat untuk karavan. Karavan. Maksudnya kita boleh berkemah tak dengan kereta. Oh, siapa yang ada kancil tak boleh lah. Kancil tak boleh lah. Siapa yang ada Alza, Yazora tu boleh pergi? Boleh, betul. Yes. Boleh bawa family, siapa family. Ada karavan, ada kereta MPV lah. MPV. Boleh, join. Karavan jangan bawa kancil pula, nanti kena halau. Bawa kancil boleh. Pasak kemah depan lah. Pasal kemah depan lah. Baik. Okey, tu kalau tadi dah pergi pusat rekreasi, kita dah pergi pantai, pergi daki bukit, sekarang makanan yang tadi. Makanan lah paling penting. Orang kadang-kadang nak pergi melancong ni buat makan kan. Apa yang menarik sebenarnya dekat Manjung ni? Kalau nak ceritakan makanan di Manjung ni cukup panjang, Fifi. Cukup panjang? Cukup panjang. Kita pendekkan lah. Kita pendekkan lah. Make it short. Oh, make it short lah. Make it short. Okey. Okey, dia padat, ringkas. Sebagai student Mimet ni lah, kita tahu. Jujur lah. Jujur lah. Kita tak tipu. Ini memang tak ada sensor. Kita bagi tahu sedap, kita cakap sedap. Ya. Kalau tak sedap, kami bagi nombor ni, boleh contact kami Bani kalau tak sedap. Betul? Betul? Okey. So, orang kata apa? Kita mulakan dengan makan tengah hari lah. Makan tengah hari. Okey. Kat mana tempat paling top untuk makan tengah hari? Kalau paling untuk top, yang ni di-approve sendiri oleh student-student ni kat Mimet. Dari dulu sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang. Warga Manja pun approve? Warga Manja pun approve benda ni. Okey, kat mana tempat tu? Nama kedai tu Silaturahim. 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 Silaturahim bukan mengeratkan silaturahim. Kedai tu nama silaturahim. Kedai tu nama silaturahim. Lepas makan akan mengeratkan silaturahim. Betul. So kedai ni terletaknya di Teluk Batik. Jalan nak ke Teluk Batik lah. So bila kita on the way nak ke Teluk Batik, jumpa Simpang 3,
Masuk kiri, simpang Ketua Batik. Okey. Kita masuk kiri, tengok belah kanan. Kedai yang pertama yang penuh dengan orang, itulah kedai dia. Nampak dia masuk dua dalam satu. Kita nak pergi Teluk Batik, nak peranginan. Boleh makan sekali. Kita singgah makan dulu. Bukan main hebat tu, menariknya tempat-tempat ya. Jadi signature makanan di Silaturahim ni, of course, ikan bakar. Ikan bakar. Hafifi minat ikan bakar? Mesti minat. Semua yang bakar-bakar saya minat. Semua bakar minat Itik betul. bakar minat? Itik bakar pun saya minat. Hai. So di sana adalah, orang kata apa, main dish dia lah ikan bakar lah, of course. Kemudian yang kedua yang paling saya minat adalah ikan patin. Ikan patin? Ui, Tempoyak kat patin. ada ikan patin? Ada ikan patin kat situ. Bukan macam-macam dengan Pahang. Memang saya boleh, saya sendiri orang Perak, saya boleh katakan tempoyak ikan patin dia. Ikan patin. Saya pun dah pernah rasa secara peribadi. Saya bawa family saya. Mak saya sendiri memang kata ikan patin di kedai Silaturahim tu memang terbaik dari ladang. Dia boleh macam gitu. Macam tu? Bukan senang. Pak Dubik. Pak Debik. Pak Dubik. Boleh hirup, boleh hirup. Bukan senang. Kat lumut tau. Ada ikan patin. Tak payah pergi Pahang. Datang lumut je. Datang lumut aja. Yes. So di situ memang kata apa, waktu operasi dia 11, daripada jam 11 sampai pukul 4. Tapi kalau tuan-tuan datang pukul 1, memang gini lah. Macam gini lah. Ikan patin dapat tulang lah. Ikan patin tak dapat tulang, dapat kepala. Dapat kepala. Datang awal. So datang awal. Awal orang kata, awal tak kalut. Awal tak kalut. Awal tak kalut. Okey, tu untuk tengah hari. Tengah Kalau hari. untuk sarapan macam mana? Okey. Kalau sarapan, bagi peminat-peminat, orang kata apa, roti canai. Macam Roti saya canai. penggemar roti canai juga. Okey. So di Unique Mat ni kita ada 2 kedai lah. 2 kedai paling top lah. 2 kedai yang paling top di sekitar Unique Kita Mat ni. make it short, kita jangan rahsia. Kita make it short. Bagi terus. Bagi terus. Apa dia? Yang ini, orang kata apa, kalau student Mimet tak kenal ni, bohong lah. Bohong lah. Lecturer pun kenal lah. Lecturer pun kenal. Pak Hasan. Warung kedai Pak Hasan. Hafiz Hasan? Bukan Hafiz Hasan, tapi warung Pak Hasan. Kedai Pak Hasan. Di mana tempatnya? Di Batu Lapan. Batu Lapan. Jalan nak ke Teluk Senangin. Jalan nak ke Teluk Senangin. Batu 3. Batu 3. Jalan nak ke Teluk Senangin. Jalan nak ke Teluk Senangin. Kedai tu, apa yang special dia? Of course, roti canai lah. Di canai lah. Roti canai dia memang... Si lemak. Tapi saya rasa roti canai lah, Fifi. Paling sedap lah. Paling sedap roti canai. Dan harga dia berbatutan. Harga dia berbatutan. Berbatutan. Bukan harga KL lah. Bukan harga KL, tapi harga Perak. Harga Perak dan harga student. Harga student. Ya. Harga Satu lagi kedai kat mana? Satu lagi kedai di Kampung Aceh. Kampung Aceh. Baik, Kampung Kampung Aceh. Aceh. Oh, Kampung Nelayan. Kampung Nelayan. Di kedai tu, dia special. Dia terapung. Terapung? Bukanlah terapung. Kedainya... Di atas air? Di atas air. Kedai di atas air ya. Bukan kedai terapung. Bukan kedai Kedai terapung. terapung. Kalau kedai terapung, pergi tak balik-balik ya. Tak balik. Di atas air. Sambil makan tu, boleh makan-makan, tengok ikan, tengok nelayan angkat ikan fresh. Dia bagi saya, bila kita makan ni, kalau kita dapat view yang cantik, Menerakan tak kisahlah kau bagi makan apa pun. Kenyang lah. Kenyang. Memang kenyang. Betul. Saya setuju dengan sokongan tu. Pendapat tu. Okay. So kita dah pergi sarapan, kita dah pergi nari Hafifi. Last dinner. Ni last dinner. Kita bagi last buah. Last point. Last point. Student dan penonton kita yang berjumlah 1,000 orang sekarang. 1,000 orang dah? 1,000 orang tengah live yang kita. Wow, terima kasih saya ucapkan. 1,000 orang tengah live. Terima kasih banyak-banyak kerana cepatlah, kerana bagi. terus menyokong kami. Dinner. Dinner. Okey. Dinner. Kita masuk ke dinner lah. So, dinner ni bagi saya western lah. Western memang terbaik lah. Western memang terbaik lah. Tapi orang kata apa, western ni mahal. Tak boleh lah. Poket kering lah. Poket kering. Jangan risau, di Manjung banyak western yang Harga rakyat lah. Harga rakyat lah orang panggil. Harga rakyat. rakyat. Antara yang saya boleh listkan, salah satu kedai yang memang favourite saya lah, daripada diploma sampai ke degree, di Laila. Di Laila. Ya, sama dengan Di saya. Laila. Paling top. Kedainya, kalau saya cerita sini, habis sini lah. Terletak di sebelah Shell, Jalan Station Bus. Tuan-tuan carilah nanti ya. Boleh cek di Laila Boleh cek Manjung. di Laila Manjung. Message kat Di Laila Cafe Manjung. Yes, dekat dengan stesen bas Manjung. Betul. Dekat. Turun je stesen bas, pergi terus di Laila. Betul. Yes. Memang di situ menyajikan pelbagai western. Daripada chicken chop, lamb chop, chicken grill, lamb grill, spaghetti, carbonara, bolognese. Besar nafsu dia. Lepas tu dia ada set pula. Set talam. Set talam. Set
talam harga student. Harga student. Mana nak dapat Hafifi? Mana nak dapat? tuan-tuan. Talam yang penuh dengan variety orang kata apa? Ada sini Ayam spaghetti, dia besar ada ayam Turki. Tak ada. Hey! Ya, gerau. Jauh tu. Lebih-lebih promo kan. Lebih-lebih pula tu. Tapi memang saya boleh katakan Delilah ni menjadi favourite lah. Bukan Betul? saya sajalah. Tapi student lain juga warga Manju Dan sendiri. mungkin menjadi favourite anda satu nanti. Ya, betul. Dan mungkin kepada bakal pelajar yang mungkin akan jadi pelajar kita nanti. Ya. Dan jangan risau. Ambil apa yang abang ni cakap tadi. Take note, nanti pergi. Kalau tak tahu, boleh jumpa dengan saya. Yeah. Ada nombor. Ada nombor. Nanti kita bagi link. Kita bagi link. Okey, rasanya itu sajalah kot. Baik. Masa dah menceburi kita. Kalau Ya. kita lajak sampai 2 jam ni dah jadi. Aduh. Dah jadi apa? Dah jadi berita pula nanti kan. Okey, untuk penonton anda semua sebenarnya sekarang Unique Academy dah buka lah intake untuk Januari, betul? Untuk intake Januari Ya, 2021. Untuk intake Januari 2021. Jadi kepada pelajar-pelajar, adik-adik ataupun abang-abang, kakak-kakak yang tengah menonton, ibu bapa yang tengah menonton live kita pada, jangan lupa. Okey, dah dengar apa tempat menarik, jangan risau. Kami jamin apabila anda datang ke Unique Academy, daftar sebagai mahasiswa Unique Academy semacam kami, anda tidak akan rugi. Anda akan Betul, merasakan tak akan menyesal. satu pengalaman yang luar biasa. Ya, yang betul tu. takkan anda dapat kalau masuk ke universiti lain. Jadi tunggu apa lagi? Isi sekarang. Jangan lupa layari website www.unikl.edu.my. Yes. So itu sahaja ya. Kita dah bersampai di Bukan, tak cukup lagi tu. Tak cukup lagi. Jangan lupa follow kami di follow. IG, di Facebook dan juga di Twitter. Unique Academy Mat. Official. Kalau nak IG kami, nanti kami kat komen lah. Nanti ada dekat Kat bawah komen. Mana komen bawah ni ya? Dan kalau nak tengok lagi kami pada slot akan datang, jangan lupa vote kami ya. Vote kami untuk sesi Slot akan kedua. datang. Sesi kedua. Sama Sembang Konti. #We are Unique Unique L. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua.